Dalam video ini, saya mengembara merentasi planet untuk menjejaki beberapa haiwan paling eksotik di dunia. Dari lautan biru yang dalam ke sistem paya bakau yang terpencil dan seterusnya. Tetapi ada cabarannya. Semakin cabaran ini berlangsung, haiwan-haiwan yang saya temui akan menjadi semakin ekstrim. Ini adalah seekor raksasa. Perjalanan ini akan menguji saya hingga ke batas kemampuan saya. Tetapi saya boleh janjikan satu perkara kepada anda. Pada penghujung video ini, kita akan bersemuka dengan salah satu makhluk paling eksotik di dunia. Dan jika anda mahukan sesuatu yang eksotik, kita ada. Tetapi pertama sekali, kami telah diturunkan di sebuah gugusan pulau di Pasifik Selatan dan kami perlu menjejaki haiwan pertama kami. Kami akan berjumpa dengan budak-budak tempatan kerana mereka lebih arif tentang perairan di sini berbanding orang lain. Dan harapnya mereka boleh bawa saya ke tempat ikan besar bersembunyi. Kita ada Andre, kawan saya, Marco, dan kita ada Andrews. Sekarang kamu semua kena tolong saya beberapa hari akan datang untuk jejak haiwan eksotik, okey? Ya, balang. Okey. Korang, tengok budak-budak ni. Mereka lah yang akan membimbing saya, korang, ke pulau-pulau yang paling gila. Inilah rancangan serangan untuk sampai ke Kepulauan Virgin yang paling jauh sekali. Jom. Perjalanan ini memang bukan untuk mereka yang lemah semangat. Kami merentasi lautan terbuka yang luas, bergerak dari satu pulau terpencil ke pulau yang lain. Di sini, kehidupan memang betul-betul asli. Jadi budak-budak ni, bila mereka berada di pulau-pulau macam ni, inilah lebih kurang apa yang mereka dapat untuk minuman korang. Jom. Menangkap makanan sendiri dan berkhemah di antara tempat paling belum terusik di dunia. Pada waktu malam, di sekitar unggun api, budak-budak tu berkongsi cerita tentang makhluk misteri dan gergasi bawah air yang bersembunyi di tempat yang dikenali sebagai Kepulauan Virgin. Selepas beberapa hari mengembara, pulau itu akhirnya muncul di kaki langit. Kita dah sampai, babe. Tengok ni. Kita dah sampai ke pulau di mana impian jadi kenyataan. Ya Allah, ini mesti antara air yang paling jernih pernah saya lihat dalam hidup saya. Oh, Ya Allah, inilah sebabnya kita dah mengembara selama 3 hari untuk sampai ke tempat ni, kawan-kawan. Tengok air di sekeliling saya. Ia macam kolam renang gergasi. Memang antara air yang paling jernih pernah saya lihat dalam hidup saya. Dan inilah Kepulauan Virgin. Kita dah sampai ke Kepulauan Virgin, kawan-kawan. Kita dah mengembara selama 3 hari dan akhirnya kita dah sampai. Tengok keadaan di sini. Kita ada air biru kehijauan, pantai berpasir putih, pokok kelapa. Dan ini memang gila, bro. Inilah tempat haiwan-haiwan paling besar tinggal, kawan-kawan. Tak terusik oleh tamadun manusia atau apa-apa kesan semula jadi. Saya sendiri tak pernah sampai sejauh ini dalam hidup saya. Kita betul-betul ada anak jerung di tepi pantai. Nampak tak? Tengok ni, anak jerung kecil. Nampak dia? Alam semula jadi memang subur kat sini. Jangan risau korang. Saya rasa kita akan jumpa makhluk-makhluk gergasi kat sini. Kita memang perlukan banyak masa dalam air hari ni. Kita kena sabar dan kita perlukan semua nasib menyebelahi kita untuk jumpa salah satu raksasa sebenar lautan ni. Masa untuk kita masuk ke dalam air dan cari gergasi-gergasi. Jom. Woohoo! Nampak sangat jernih, kawan-kawan, dan ada banyak umpannya mana-mana. Masa untuk kita pergi.
Dapat tuna gigi anjing tu. Oh, kawan-kawan, kita ada tuna. Tengok tu. Kita dah dapat tuna gigi anjing di pulau-pulau ni. Inilah sebabnya kita buat semua ni, kawan-kawan. Kita dah merantau 3 hari lepas dan akhirnya kita dapat seekor raksasa dari laut dalam. Korang nampak tadi memang ada gelombang tuna gigi anjing lalu. Memang gila. Peralatan aku betul-betul kena lipat macam kerusi lipat, kawan-kawan, masa dapat yang besar tu. Aku tembak dia. Benda tu terus menyelam ke bawah karang. Kami luruskan batang tombak tu dan akhirnya kami berjaya dapatkan ikan ni. Dan kami akan buat salah satu sesi memasak paling hebat bersama geng tempatan. Semua ni takkan jadi tanpa mereka di pulau ni. Jadi, jom bangun dan mulakan. Jom. Ya, bang. Yoi. Kawan-kawan, kita telah mengembara begitu jauh dan semuanya untuk ikan ini di sini. Dan saya ingin beritahu anda kenapa. Ini adalah tuna gigi anjing dan boleh dikatakan ikan yang paling kuat melawan di lautan. Benda ni memang betul-betul boleh rosakkan peralatan anda. Korang pun nampak tadi, saya memang ambil tembakan tu, ikan tu bawa saya keliling terumbu, bengkokkan batang tombak saya dan batang tu memang dah rosak. Sekarang, mereka juga satu-satunya spesies tuna yang sebenarnya ada gigi, kawan-kawan. Mereka ada rahang yang besar dan mereka memang menguasai terumbu ni. Mereka ada mata yang besar dan sebab itulah mereka hanya keluar waktu malam. Mata besar tu membolehkan mereka tangkap cahaya supaya mereka boleh makan banyak ikan. Makhluk ni memang dibina dengan otot semata-mata dan mereka sangat kuat. Anda tak boleh hentikan makhluk ni. Inilah Raja Lautan dan kita dah berjaya. Selepas semua yang kami lalui, hanya tinggal satu perkara lagi untuk dilakukan. Masak gergasi lautan ini di atas api dan berkongsi jamuan dengan penduduk tempatan. Itu memang sedap, bro. Ya, Cuba tengok. kita ada tuna yang cantik, daging di situ. Mari kita makan, sayang. Ia panas, ia berasap. Ia memang sedap, kawan. Baiklah, kawan-kawan, mari. Tolong saya siang ikan ini. Memang patut kita kongsi dengan budak-budak tempatan. Mari. Silakan saya. Kami telah menemui satu haiwan yang luar biasa. Tetapi perjalanan ini baru sahaja bermula. Lokasi baru sedang menanti dan pertaruhannya akan menjadi. Ke tahap yang sepenuhnya baru. Kami baru sahaja mendarat di kawasan yang paling gila pernah kami lihat, kawan-kawan. Kami telah sampai ke tempat di mana lautan bertemu dengan sistem paya bakau. Dan kami ada busur dan anak panah di tangan serta beg galas kami dan kami akan mula meneroka. Untuk haiwan paling eksotik di dunia, haiwan-haiwan ini mampu memutuskan jari saya, kawan-kawan. Tapi kami akan berada di sini melontar anak panah melihat apa yang boleh kami temui. Korang boleh lihat sekarang, air pasang surut dah surut sepenuhnya. Dan kita ada sistem paya bakau yang gila ni. Sejujurnya, saya tak tahu apa yang akan kita jumpa di sini. Saya bawa busur dan anak panah kalau kita jumpa ikan pelik atau sesuatu macam tu. Dan juga pemangsa paling gila. Kita akan ikut aliran sungai ni sekarang sebab aliran ni akan bawa kita ke tempat haiwan-haiwan bersembunyi. Tengok betapa jernihnya air ni. Oh, saya baru nampak sesuatu. Oh. Shh, ada ketam kecil kat sini? Tidak. Tidak. Tengok pada penyepit kecil ni. Dan itu sebenarnya untuk mencengkam. Satu sebenarnya akan mengoyakkan cebisan daging, sangat dominan di satu sisi dan kemudian di sisi lain dia hanya ada penyepit kecil. Kita akan ambil mangkuk itu dan kita akan terus meneroka. Kita sedang masuk ke kawasan yang lebih padat sekarang. Saya baru sahaja nampak sesuatu di hadapan sana. Saya akan kejar dia. Tengok kalau kita boleh dapatkan dia.
Dia ada di situ, dia ada di situ, dia ada di situ. Lihat dia, ini memang gila. Dia telah menggigit saya. Dia dah tangkap saya. Tidak, saya tak mahu ganggu dia lagi. Awak boleh lihat. Ketam yang cantik. Baiklah, lepaskan dia semula. Sekarang kita betul-betul masuk ke kawasan yang semakin padat. Harap-harap kita tak berdepan dengan buaya sebab memang ada buaya di sini. Saya baru jumpa benda paling gila pernah saya lihat. Benda ni memang luar biasa, bro. Ini macam makhluk asing. Betul-betul makhluk asing. Memang pelik. Korang nampak tak sekarang? Tengok dia makan kat sini. Memang teruk betul bro. Saya hampir tak boleh bergerak kat sini sekarang. Jadi saya rasa saya kena keluar dari sini dan ikut laluan tu. Tengok semua benda ni. Beritahu saya di ruangan komen sama ada korang sanggup jalan atas ni atau tidak. Benda-benda ni terus masuk ke bawah tapak kaki saya. Boleh saya katakan, memang tak selesa langsung. Ada banyak anak ikan snapper kat sini. Tengoklah mereka tu. Semua ada kat kaki saya. Wah, tengoklah Nick. Ini satu lagi benda yang nampak macam makhluk asing ni. Tengoklah. Ia bermula dari sini, naik sampai ke atas dan terus ke sini. Dan di situlah ia sedang makan. Beritahu saya di ruangan komen kalau anda semua tahu apa benda tu. Ia nampak macam sejenis timun laut atau sesuatu macam tu. Tapi ia memang macam makhluk asing. Tengoklah. Saya pun tak pasti sama ada saya patut sentuh benda ni atau tidak. Ada sekumpulan ikan belanak. Betul-betul rapat dengan pokok bakau di sini. Oh. Saya baru saja terlepas seluruh kumpulan ikan tu, bro. Sebenarnya, saya agak risau tentang buaya kat sini. Saya tak nak tipu. Kita akan terus bergerak, tengok apa lagi yang kita boleh jumpa. Oh, sejujurnya, tadi saya cuma terlepas betul-betul di atas kepala ikan tu. Tadi memang hampir sangat. Kita akan ikut kolam air pasang ni sampai ke tebing sana. Dan saya rasa itu tempat yang bagus. Tengok ni. Kita dapat tiram. Itu akan jadi snack ringan. Saya rasa kita buka yang ini sekarang. Itu akan beri kita tenaga untuk teruskan dan tengok kalau kita boleh jumpa lagi pemangsa lain. Mari kita makan. Yang macam tu saya memang ambil. Saya bukan peminat besar tiram. Kadang-kadang rasanya macam berlumpur, tapi yang itu rasa masin, berkrim dan sangat mudah untuk ditelan. Kita masih belum jumpa pemangsa besar yang kita cari, kawan-kawan. Kita hampir sampai ke lautan. Kita ada semua kolam pasang surut ni. Saya nak tengok kalau ada apa-apa yang mungkin bersembunyi di sini yang ada perangkap. Wah, tengok ni. Tengok benda ni. Ini anjing besar. Kita dapat burung camar tu. Ayo, hebat betul. Itu memang besar. Dan dia pun lemah juga. Kawan, kau ada masalah kan? Keluar dari sini. Korang tahu kami suka penembak camar, pistol air tu. Kami jumpa mereka di mana-mana. Saya tak boleh lari dari mereka. Ini ketam paling pelik yang pernah saya jumpa dalam hidup saya. Benda ni memang macam saya. Tangan dan kaki paling panjang dengan badan paling kecil. Itu memang gila. Baiklah, kita lepaskan dia. Korang, saya baru nampak seekor ketam. Saya baru nampak seekor ketam. Ia sedang duduk di tepi lubangnya sekarang. Kalau ia nampak saya, ia akan terus masuk balik ke dalam lubang. Kita kena kejar dia dan kena cepat-cepat dan cuba keluarkan dia sebelum dia masuk ke dalam lubangnya. Dia sedang duduk di situ, bawah pokok itu. Kita kena kejar dia dan cuba keluarkan dia. 3, 2, Pergi. Oh. Apa? Dia sudah mati. Apa kejadiannya? Lihat itu di sana. Itu adalah seekor ketam betina kecil. Dia sudah mati. Apa hal ni? Saya tertanya-tanya apa yang terjadi pada dia. Masih ada pasangan di dalam dirinya, tapi dia tak bergerak. Dia duduk betul-betul di sini. Dia sudah bersedia untuk terus turun ke lubangnya semula. Sejujurnya, saya langsung tak tahu apa yang terjadi pada ketam betina ni. Kau boleh tahu itu betina sebab ada poket besar di situ dan itulah tempat dia bawa semua telurnya. Sedih betul, bro. Saya tak suka tengok haiwan-haiwan mati macam ni. Yang itu, kita tak boleh makan. Ada terlalu banyak bakteria dan parasit serta macam-macam lagi di dalamnya. Jadi, kita kena biarkan saja di sini. Saya pasti ketam lain mungkin akan makan bangkai ni atau ikan-ikan dan segala yang ada di sini. Ya, ada beberapa siput di dalam tu. Mereka akan makan ketam tu. Aduh, bro. Saya ingat itu ketam kita. Saya siap terkam dia lagi.
Baiklah, kita kena terus bergerak lebih dalam ke dalam paya bakau. Tengok kalau kita boleh jumpa yang lain. Sebenarnya, dalam dunia haiwan kawan-kawan, ketam-ketam ni memang gila. Apa yang jantan akan buat sebenarnya ialah mereka akan melekat pada betina dan kemudian mereka terus get down and dirty. Dan betina tu tak ada pilihan lain kecuali mengawan dengan jantan tu. Jadi ketam jantan besar yang kita buru kat sini, memang mereka lah yang berkuasa. Mereka boleh tangkap mana-mana betina yang mereka nak dan pilih sesuka hati. Baiklah, saya cuma ikut laluan anak sungai ni. Semua ketam sebenarnya akan keluar masuk kat sini masa air surut. Aku baru nampak seekor ketam, bro. Dia mesti terperangkap kat sini masa air pasang. Tengok dia tu, dia menyamar. Kau nampak dia kat situ? Satu-satunya sebab aku tahu dia kat sini sebab dia keluarkan buih. Tapi dia dah sorokkan diri jauh ke dalam. Ini akan jadi satu pertarungan yang hebat. Baiklah, aku akan cuba menyelinap dari belakang dia dan kemudian pegang penyepit dia sebab benda ni nampak macam raksasa betul. Ini ketam raksasa, bro. Jom letak beg sandang. Letak kat sini je. Oh. Oh ya Allah. Itu memang raksasa. Ya Allah. Oh. Oh, dia sangat kuat. Ya, aku dapat dia. Ya Allah. Dia sangat kuat. Lihat tu. Ya Allah. Lihat tu. Itu memang raksasa. Benda tu sangat besar. Baiklah, mari kita teruskan. Ya, dia cuba nak tangkap aku. Lihat tu. Itu memang pemangsa utama, bro. Lihat benda tu. Tengok cakar-cakar tu. Itu memang raja dalam ekosistem paya bakau. Haiwan ni ada tahap testosteron kedua tertinggi antara semua haiwan di dunia. Kami dah memburu seharian untuk benda ni dan akhirnya kami dapat seekor raksasa. Inilah punca segala kekuatan. Cakar-cakar besar ni lah. Itulah yang mereka gunakan untuk menangkap mangsa dan membunuh apa saja. Sekarang, mereka ada 6 kaki di kedua-dua sisi di sini. Yang di sisi sini, yang tajam-tajam ni, itulah yang bantu dia bergerak. Dan yang macam pendayung di belakang ni, itulah yang tolak dia dalam air. Muka dia memang pelik gila, hampir-hampir macam makhluk asing. Mereka hidup dalam lumpur dan entah macam mana, daging dia sangatlah manis. Itulah yang kita buat sekarang. Kita tangkap benda ni, kita nyalakan api dan kita akan masak besar-besaran. Jom. Ya Allah, busur dan anak panah tu dah mula terbakar. Aku pun rasa macam terbakar juga. Api, baiklah. Kita akan cuci ketam tu. Korang boleh tengoklah betapa merahnya ia mula jadi. Memang gila. Cengkerangnya memang ada pigmen dan bila ia dipanaskan, warnanya akan berubah. Ia berubah daripada warna coklat kepada merah yang paling terang. Ketam tu dah hampir siap. Jom angkat dia. Warnanya memang merah jambu terang gila. Hanya ada satu cara nak buat. Kita akan cabut bahagian paling besar macam lollipop. Itu adalah sepit gergasi untuk makanan kita. Dan tengoklah betapa berjusnya ia. Kita memang dah berjaya, bro. Ketam lumpur gergasi. Jom. Kami dah jumpa beberapa haiwan paling eksotik di dunia. Tapi yang kami akan cari seterusnya memang lain daripada yang lain. Wow. Selamat pagi kepada korang semua. Dan kami sekarang berada di pulau yang luar biasa ni. Memang gila, bro. Untuk mengakhiri cabaran menjejaki haiwan paling eksotik di dunia ini, di sini tiada bandar, tiada jalan, tiada tamadun manusia sejauh beratus-ratus batu. Ini adalah kawasan liar. Dan ada sebab kenapa beberapa makhluk paling eksotik di planet ini menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka. Aku rasa penemuan terakhir kita akan jadi yang paling luar biasa setakat ini. Tapi untuk cari haiwan ni, ia bukan sesuatu yang mudah. Aku rasa betul-betul letih pagi ni dan badan aku memang nak kehabisan tenaga sekarang. Jadi, cuma ada satu benda yang kita perlukan. Kita dah dapat minuman jungle juice, penyegar segera kita. Dah tiba masa untuk buka minuman ni dan minum sampai habis. Inilah tenaga yang kita perlukan untuk hari ini.
Jom minum. Kau dah sedia? Uhuhu. Kita dah cepat segar semula, kita dah bersedia. Jom keluar dari sini. Jom naik bot dan mula teroka pulau ni. Kita kena cari ikan besar dan kita akan masak gila-gila untuk habiskan cabaran ni. Jom sayang. Uhu. Baiklah, air kat sini memang biru macam Gatorade. Kita tinggalkan pulau tu. Kita akan mula teroka. Aku dan korang, pulau terpencil, air jernih kristal. Inilah sebabnya kita buat semua ni, bro. Baiklah geng, kita dah sampai ke lautan biru yang dalam. Hari ni kita guna benda ni. Kita ada meriam besar ni. Jom terjun terus ke dalam air. Biru pekat. Jom tengok apa ada kat bawah tu, bro. Jom. Geng, itu antara terjunan paling gila pernah aku buat. Dan kalau korang nak yang eksotik, kita ada. Tengok ni. Ini belut mori gergasi. Tengok tu. Mesti lebih dari 1 meter panjangnya. Korang nampak masa aku tembak dia tadi, aku terus matikan dia, terus gelap. Itu memang apa yang kita nak. Tembakan maut. Dia tak rasa sakit langsung. Memang macam ular sawa gergasi dalam laut. Tengok warna dia tu. Ya Allah. Ini mesti salah satu haiwan paling gila yang pernah aku tembak dalam hidup aku. Dekat pulau-pulau ni, semua benda ni takkan dibazirkan. Kita akan ambil sebahagian daripada ini dan semua ini akan jadi makanan untuk penduduk kampung tempatan di sini dan mereka pasti suka. Mereka memang suka makan belut mori ni. Aku sendiri tak pernah cuba makan sebelum ni korang. Jadi hari ni akan jadi kali pertama aku makan salah satu daripada ni. Inilah yang seronoknya kawan-kawan. Cuba spesies baru, kongsi dengan orang tempatan. Dan bro, kat situ memang salah satu haiwan paling gila pernah aku jumpa. Kita akan tengok haiwan ni dengan lebih dekat.
Ini memang salah satu haiwan paling gila dan eksotik yang pernah aku tangkap dalam hidup aku. Ia nampak macam ular sawa lautan. Benda ni ada gigi dan mulut paling gila yang pernah aku tengok dalam hidup aku. Gigi dia menghala ke belakang yang sebenarnya berfungsi untuk mencengkam mangsa dia. Dan apa yang mereka buat selepas itu ialah mereka akan berpusing dan itu akan memutuskan, aku rasa, secebis daging. Benda ni memang mampu untuk memutuskan tangan aku. Memang gila. Mereka ada bakteria pada gigi mereka yang memang boleh menjangkiti apa saja, guys. Jom kita tengok corak pada haiwan ni. Inilah salah satu sebab kenapa ia sangat eksotik. Tengok warna-warna tu. Itulah warna-warna yang buatkan ia menyatu dengan semua terumbu karang. Semua titik-titik ni macam warna pendar floor, macam coklat, hitam, hampir macam batu. Dan mereka akan menyamar di antara batu-batu. Dan bila ikan lalu, mereka akan menyelinap keluar, tangkap ikan tu dan biasanya terus masuk balik. Kita akan ambil sedikit bahagian. Saya pun tak pasti macam mana nak mulakan, tapi kita teruskan saja. Saya akan teruskan sepanjang rongga perut dia. Nak tengok apa yang dia dah makan. Perut dia agak kosong. Tak banyak benda dalam tu. Kita akan ambil sedikit daging dari dia, bahagian ekor sini, dan ini akan jadi makanan kita. Jom tengok macam mana rupa daging ni. Ia agak berlendir, hampir rasa macam lemak. Kulit dia mesti setebal lebih kurang 1 mm. Tengok betul-betul kat situ. Kita baru potong seketul daging dari belut more ni. Ini mesti daging paling pelik pernah aku dapat dari haiwan ni. Kita dah dapat ketul daging tu. Baiklah, kita akan simpan ni letak dalam baldi. Kita akan bagi ni kepada Kapten. Dia mesti suka. Aku tak tahu langsung macam mana rasa benda ni, tapi kita cuba je lah. Jom. Yang ini akan berasap. Kayu api kecil. Sempurna. Kita akan letakkan ini terus atas api. Wow bro. Dan ini adalah salah satu haiwan paling gila dan eksotik pernah ada, kawan-kawan. Kami berjaya pada hari terakhir. Tengok tu. Kita ada belut bakar, harap-harap menjadi. Rangka sisi kita tak terbakar. Matahari terbenam di ufuk pada satu lagi hari yang gila sambil kita tunggu belut kita masak. Kawan-kawan, memang istimewa dapat menangkap makanan di pulau-pulau ini, terutamanya belut yang cantik ini dan berkongsi dengan komuniti tempatan. Ia sangat bermakna bagi mereka. Dan inilah yang paling penting di sini, unggun api di pantai. Saya dan kamu semua, woohoo! Sekarang, kita sedang menikmati belut morai gergasi. Tiada siapa yang buat macam kita, sayang. Jom. Baiklah, hidangan kita sudah siap. Masanya telah tiba. Akhirnya kita dapat daging. Tengok belut kita di sini. Baiklah, kita akan potong ini. Kita akan ambil sepotong daging. Tengok tu. Ia ada lapisan lemak macam daging babi. Itu dia. Betul-betul di situ. Sekeping belut moray. Ini adalah salah satu cabaran paling gila pernah saya hadapi. Baiklah, mari kita habiskan. Ia sangat berlemak, hampir seperti daging babi. Memang luar biasa. Ya Allah, tapi rasanya sebenarnya sangat-sangat sedap. Wah, siapa sangka belut moray rasanya agak sedap. Memang sangat berlemak, jauh lebih berlemak daripada ikan. Tapi, saya pasti akan makan daging ini. 100%. Ini memang salah satu cabaran paling gila pernah saya lalui. Kalau anda suka video ini, sila tunjukkan sokongan anda. Sila like dan subscribe. Lebih banyak video di sini. Jumpa anda semua dalam video yang lagi gila. Banyak kasih sayang. Syih! Hoo!